أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pertamanya kita niat i'tikaf. Bagi yang belum berniat, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Pengerusi Masjid serta jawatan kuasa, Tuan-tuan haji, para jemaah, para asatizah, guru-guru agama, muslimin muslimat, para jemaah, mudah-mudahan kita semua dirahmati, dikasihi, disayangi, dimuliakan dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala memilih kita pada malam ini untuk sama-sama berada dalam rumah Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapat keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau dorongkan hati-hati kami ini ya Allah untuk kami sentiasa dapat mengingatimu. Wa a'inna ala syukrika, mudahkan kami ya Allah untuk kami mensyukuri segala nikmat-Mu. Wa a'inna ala husni ibadatik, dan bantu kami ya Allah untuk kami dapat memperbaiki amal ibadah kami kepadamu. Allahumma ftah alaina hikmataka, ya Allah Kau bukakan ke atas kami ya Allah seluas-luasnya pintu hikmah, pintu kebijaksanaan-Mu ya Allah. Wansyur alaina, dan limpahkan ke atas kami min khazain, daripada khazanah-khazanah rahmatika, rahmat-rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Kaulah Tuhan yang maha penyayang kepada hamba-hamba-Mu yang memerlukan kasih sayang daripada-Mu. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah Engkaulah Tuhan yang boleh mengubah, yang boleh membolak-balikkan hati-hati kami ini ya Allah. Sabbit qulubana ala dinik, Engkau tetapkan hati-hati kami ini ya Allah di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub, ya Allah Engkaulah Tuhan yang boleh mengubah hati-hati kami ini ya Allah. Sarrif qulubana ala ta'atik, Engkau ubah hati-hati kami ini ya Allah daripada hati yang liar, engkar, kepada hati yang taat, sujud kepadamu ya Allah. Daripada hati yang buruk kepada hati yang baik ya Allah. Daripada hati yang baik sedia ada ini kepada yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bersama lagi dalam siri kuliah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hujung nanti pembelajaran kita, tazkirah ini dapat menambah baik iman kita kepada Allah, amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini tuan-tuan kita berada di, tak silap saya, 7 Muharram, dah masuk 7. Alhamdulillah kita masih lagi berada di awal tahun Hijrah 1444. Tuan-tuan, bila kita sebut sahaja Ma'al Hijrah ini, tuan-tuan, perkiraan tahun tu bukan daripada zamannya Rasulullah. Zaman Rasulullah tu ada Ma'al Hijrah, tidak tuan-tuan. Perkiraan bermula daripada Muharram di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Tuan-tuan, maka ketika itu kalaulah ada orang kata Nabi tak baca doa akhir tahun, memang tak baca. Memang tak baca. Sebab kita tengok sejarah awal tahun tu sendiri pun zaman Sayyidina Umar. Tuan-tuan, maka beberapa hari yang lalu lah tuan-tuan, di akhir tahun tu adalah beberapa orang sahabat yang saya kenal. Dia kata tak payahlah baca doa akhir tahun, bid'ah. Tuan-tuan, bid'ah dia kata. Baca awal tahun pun bid'ah. Tuan-tuan, kita jangan suka bid'ah-bid'ahkan orang tuan-tuan, kerana bacaan yang kita baca tadi turun-temurun daripada nenek moyang kita, mak ayah kita buat tuan-tuan. Kalau bid'ah, mereka semua masuk neraka tuan-tuan. Tak mungkin. Kerana apa? Beratur masuk neraka ni, malaikat tanya. Ada Pak Haji, ada Tok Imam, Tok Bilal, beratur masuk neraka. Pasal apa masuk neraka? Pasal baca doa awal tahun. Tak betul tuan-tuan. Jadi jangan suka-suka kita nak bid'ahkan orang. Maka tuan-tuan mati Allah, saya suka bila kita baca doa awal tahun dan akhir tahun. Kebetulan hari itu saya berada di Masjid Sungai Suluh. Sungai Suluh.
Bukan sungguh-sungguh lah, tak silap saya. Ada seorang imam ni dia baca doa tu. Dia punya bacaan tu dah macam ustaz yang suka baca doa bahasa Melayu tu, Ustaz Ahmad Dasuki. Dengar ni seronok dengar tuan-tuan. Dia baca tu kita seronok dengar tuan-tuan. Maka di dalam bacaan doa awal dan akhir tahun ni tuan-tuan, maka kalau kita lihat memang ulama menyusunkan, dia bagikan untuk kita doa di akhir tahun dan di awal tahun. Di dalamnya ada lafaz-lafaz taubat. Tuan-tuan, ada lafaz taubat. Apa itu taubat? Tuan-tuan, kita kan suka bertaubat kepada Allah. Ya Allah, taubat, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Apa itu taubat? Kita pun tak tahu. Ada orang kalau nak taubat, dia kena sembahyang taubat, sembahyang sunat taubat. Wajib ke tidak sembahyang sunat taubat kalau kita nak bertaubat? Sunat, nama pun sunat tuan-tuan. Sunat taubat, sembahyang sunat taubat. Maknanya yang wajib apa? Sedangkan taubat itu wajib. Tapi sembahyang tu sunat. Maknanya apa? Sunat ni nak membantu yang wajib. Maka astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Adakah itu taubat? Bukan taubat. Taubat ini tuan-tuan, itu lafaz yang sunat kita sebut ketika mana kita bertaubat. Astaghfirullahalazim. Ketika kita bersyukur, kan? Apa yang kalimah sunat yang kita kena buat? Yang kita kena sebut alhamdulillah. Sunat kita sebut alhamdulillah. Pujian itu semua bagi Allah. Masya Allah, la quwata illa billah. Tetapi syukur itu bukannya lafaz tu sunat. Syukur tu wajib. Apa syukur? Syukur itu menggunakan segala yang Allah beri itu untuk dekatkan diri kepada Allah. Kita bersyukur dengan nikmat mata, maka kita gunakan mata tadi untuk dekatkan diri kepada Allah. Baca Quran, tuan-tuan, tengok mak ayah kita dengan penuh kasih sayang. Tu syukur. Kita bersyukur dengan duit yang kita ada, kita cium duit tu. Cium duit, tuan-tuan. Alhamdulillah. Dah bersyukur ke belum? Itu sunat. Yang wajibnya apa? Duit tadi ada tak masuk dalam masjid? Duit tadi ada tak masuk kepada kepada anak-anak yatim? Kalau tak ada, belum syukur. Nampak tuan-tuan, itu syukur. Maknanya taubat ni apa tuan-tuan? Taubat ni dia ada 3. Ya, tuan-tuan, kalau kita tengok dalam beberapa kitab, dia kata ada 4 rukun taubat. Tuan-tuan, rukun ni kita kena buat tuan-tuan. Macam semayang lah. Kita ada 13 rukun. Berani kita tak tinggalkan satu? Berani tak tuan-tuan? Kita tak berani tuan-tuan. Kita semayang, kita tinggalkan sujud yang pertama, kemudian duduk antara 2 sujud, kita terus bangun. Berani nak tinggalkan sujud yang kedua? Tak berani tuan-tuan. Sebab dia rukun. Tak ada satu je habis semayang kita. Tuan-tuan. Maka begitu juga dengan taubat. Tuan-tuan, taubat ni dia ada 4 rukun. Ada 4 rukun. Yang pertamanya tuan-tuan, kalau kita kata dia mengakui kesalahan. Doa akhir tahun hari itu ada tak kita mengakui kesalahan kita? Ya Allah, kami berdosa, ya Allah. Kan mengaku depan Allah. Tuan-tuan, mengaku depan Allah. Kemudian dia menyesal. Menyesal pula, ya Allah, aku menyesal betul buat sepanjang tahun ni aku banyak derhaka pada mak dan ayah. Tuan-tuan, aku pernah ni tangan ini yang hempas pintu ni. Hempas pintu. Kan? Mak kita tengok menitis air mata dia. Asyik-asyik abang aja. Asyik-asyik benangkan abang. Tuan-tuan, kita marah mak kita, kita hempas pintu. Tuan-tuan, bayangkan anak kita buat macam tu kat kita. Menitis air mata kita. Ngemuk hati kita, tuan-tuan. Itulah dosa kita menyesal. Tuan-tuan, kita menyesal, kemudian kita tinggalkan perbuatan tu. Kita tinggalkan perbuatan tadi dan kita berazam untuk tidak mengulanginya. Ini namanya taubat. Maknanya taubat ni perlu tak berkata-kata? Tak perlu. Perlu tak dilafazkan? Tak perlu. Mengakui, menyesal, kemudian tinggalkan. Ada orang dia bertaubat tapi dia tak tinggalkan. Kau tahu Pak Leman tu, astaghfirullahalazim, taubat. Astaghfirullahalazim kan taubat. Kau tahu Pak Leman tu, astaghfirullahalazim, dia itu semalam. Dia taubat tapi dia tak tinggalkan. Tak dinamakan taubat. Tak dinamakan taubat, tuan-tuan. Maka tinggalkan. Kemudian berazam untuk tidak mengulangi. Dalam doa awal tahun, bukankah kita lafazkan kalimah azam? Ya Allah, kami berazam ya Allah pada tahun ini. Kalau dulu kami tinggalkan solat, tahun ini kami solat ya Allah. Kan? Nampak? Tuan-tuan, bila doa akhir tahun dan awal tahun dikatakan bid'ah, bila lagi kau nak taubat? Betul tak? Tuan-tuan, bila lagi kita nak taubat? Bila lagi zikri ni nak taubat? Itulah lebih kurang ni tuan-tuan. Maka apa yang ulama buat tuan-tuan, kita ikut sahaja. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Allah maafkan kita. Ini kalimah taubat. Saya nak sentuh tuan-tuan. Bila sebut awal tahun ni, azam baru. Tuan-tuan, biasa dengar kan awal tahun azam baru.
Azam tahun lepas dah selesai ke belum tuan-tuan? Saya pun tak ingat dah azam apa. Tuan-tuan mungkin tak berjaya katnya. Habis azamnya nak kahwin lagi satu, dia tak jadi. Tuan-tuan. Nak cerita azam ni tuan-tuan. Azam ni kenapa? Dia sebahagian daripada taubat. Azam ni sebahagian daripada taubat. Kita sebutkan tadi kan tuan-tuan, mengakui dosa, kemudian menyesal. Menyesal, kemudian tinggalkan perbuatan tersebut dan berazam untuk tak mengulangi lagi perbuatan tadi. Tuan-tuan, maka keempat-empat ni, yang terakhir ni azam. Bila azam, maknanya azam kita pada tahun ini merupakan proses untuk kita kembali kepada Allah, iaitulah taubat. Tuan-tuan, maka tuan-tuan mati Allah, kalau kita lihat Nabi SAW apabila pada tahun ke-8, tahun ke-8 ni tuan-tuan, Nabi SAW ketika peperangan Fathu Makkah, kemenangan di pihak Islam, puncak kemenangannya Nabi SAW Mekah, dapat tawan kota Mekah. Bila dapat sahaja tawan kota Mekah, maka Nabi SAW ketika itu beramal dengan satu amalan. Nabi selalu sebut, Subhanaka wa bihamdika astaghfirullah wa atubu ilaih. Nabi suka amal ni tuan-tuan. Ketika mana Nabi umurnya 60 tahun. Tuan-tuan, kalau kat sini ada umur 60 tahun, Tuan Imam rasa baru 24 katanya. Muda lagi. Kan? Tuan pengerusi, Tuan ni, ramai yang muda-muda kat sini. Mungkin ada yang sebahagian dah 60 ke atas kena amalan Nabi SAW. Mudah tuan-tuan. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah daripada segala kekurangan. Aku banyak kekurangan ya Allah. Pemalas, lemah tuan-tuan, kekurangan harta, nak infak pun susah, nak bersedekah pun susah, nak semayang pun lemahnya aku ni ya Allah. Maka kita puji Allah. Segala puji bagi Allah daripada segala kekurangan. Maka kita mengakui kekurangan kita. Subhanaka wa bihamdika, segala puji bagimu ya Allah. Pujian tu hanya untukmu. Walaupun aku ni dulu baru-baru ni korban 15 ekor, saya korban, tapi saya tak layak dipuji. Allah yang layak dipuji. Hari ni kita berada dekat dalam masjid, kita tak layak dipuji. Bukan kerana kita baik, kita semayang, kita hamba. Allah yang benarkan kita datang untuk ke masjid ni untuk solat, untuk dengar kuliah dan sebagainya. Allah yang beri keizinan kepada kita, kesempatan. Kalau Allah tak bagi, kita tak boleh buat. Maka puji itu bagi Allah ya. Jangan puji aku. Subhanaka wa bihamdika astaghfirullah. Ampunkan aku ya Allah. Ampunkan aku ya Allah. Wa atubu ilaih. Aku mengakui segala dosa-dosaku ya Allah. Tu. 4 ni tuan-tuan. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Wahai suamiku, sayang," dia kata, kenapa engkau selalu beramal sedangkan sebelum ni kau tak pernah sebut benda ni, tak pernah sebut kalimah ni? Maka Nabi SAW ketika itu dia menyebutkan bahawa, tuan-tuan, dia sebutkan Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Ini kan selepas penawanan kota Mekah. "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Kamu lihat ramainya manusia berbondong-bondong, berebut-rebut nak masuk Islam. Fasabbih bihamdika rabbika wastaghfir. Subhanaka wa bihamdika astaghfirullah innahu kana tawwaba wa atubu ilaih. Nampak tuan-tuan? Bila Islam itu dalam keadaan menang, tuan-tuan, kita amalkan astaghfirullah, subhanaka wa bihamdika astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemenangan demi kemenangan. Bermula peperangan Khaybar tahun ke-6, kemudian pada tahun ke-7 tahun ke-7 perang Khaybar, tahun ke-8 Fathu Makkah, Taif, kemudian Hunain, kemudian Mu'tah, tuan-tuan, 200,000 orang. Tuan-tuan, lawan 1,000 orang aja di kalangan umat Islam. Tuan-tuan, memang tak menang, tetapi menimbulkan kegerunan di seluruh jazirah Arab. Rom takut, Parsi takut. Tuan-tuan, mati Allah. Nampak tuan-tuan ni kehebatan tuan-tuan Islam. Maka Nabi SAW setelah Fathu Makkah tahun ke-8, Nabi kata apa? La hijrah ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah selepas Fathu Makkah. Tuan-tuan, ada lagi hijrah. Hari ini kita nak hijrah lagi tak tuan-tuan? Dah tak ada dah. Dah tak ada hijrah.
Dah tak ada hijrah. Mana ada hijrah lagi, tuan-tuan? Maka tak berlaku lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Tuan-tuan, beberapa tahun sebelum kewafatan Nabi SAW. Kenapa? Kerana 75 sebelum kewafatan Nabi, ketika mana haji Nabi SAW, haji wada', maka ketika itu Nabi diturunkan wahyu yang terakhir. Al-yawm, hari ini sempurna dah Islam. Akmaltu lakum dinakum. Dah sempurna dah Islam. Kita dah tak ada hijrah lagi, tuan-tuan. Kalau nak berhijrah, hijrah kerja. Kerja tu kita hijrah lah, pergi Singapura, pergi KL, pergi. Itu hijrah kita. Tetapi pada agama tidak ada dah tak ada hijrah. Tetapi apa kata Nabi SAW? Wal muhajir. Tapi orang yang nak berhijrah itu, apa dia? Man hajara ma nahallahu anhu. Dia berhijrah daripada apa yang dilarang oleh Allah kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau tahun lepas kita tak semayang kat masjid, mungkin kita semayang, tuan-tuan, tapi lopong-lopong. Subuh tak semayang, zuhur semayang. Asar tak semayang, maghrib kita berjemaah. Lopong-lopong. Kalau yang lepas, maka tahun ini hijrah kita apa? Semayang 5 waktu komplit. Kalau tahun lepas kita dah komplit 5 waktu, tahun ni kita komplit pula berjemaah kat masjid. Nampak? Itu azam. Ini sebenar-benar hijrah. Kalau kita nak cerita ma'al hijrah, tuan-tuan. Tapi kalau yang lepas sama, tahun ni pun lebih kurang juga, lagi teruk kadang-kadang, maka tak ada hijrah lah kita. Tuan-tuan, maka kita dengar ma'al hijrah tak ada manfaat bagi kita. Tuan-tuan, cuma tuan-tuan mungkin lemahnya kita, saya terutamanya, tuan-tuan, tapi kita berazam. Itu nama azam. Azamnya, tuan-tuan, diikut orang. Aku berazam, sumpah aku tak kahwin lagi. Itu azam, tuan-tuan. Itu azam lah tu. Tapi apa dia tak kahwin lagi? Kahwin lagi juga. Gitulah, tuan-tuan. Azam ni diikut peringkat kita. Sebab itulah taubat itu ada tingkatan. Allah terima tak? Itulah, tuan-tuan. Allah pun tahu azam kita itu bagaimana. Tuan-tuan, mati Allah. Jadi saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan, kita berazam, tuan-tuan. Tahun ni 1444 aku nak baiki solat. Nak baiki sujud aku kepada Allah, taat aku kepada Allah. Tuan-tuan, mati Allah. Kalau kita balik semula ke Mekah, tuan-tuan, ada 2 kali peristiwa sujud orang-orang kafir ketika mana didengar Quran. 2 kali berlaku. Kali yang kedua berlaku pada tahun ke-7. Kalau tuan-tuan ingat, saya pernah sebut, tuan-tuan, Utbah bin Rabi'ah. Ingat kan nama ni kan, tuan-tuan? Utbah bin Rabi'ah. Ketika mana dia pujuk rayu Rasulullah SAW. Muhammad, kau bawa apa ni Muhammad? Kau bawa Islam ni nak apa? Dulu kan kita ni aman, tapi kau bawa Islam, ramai orang kena seksa, berpecah belah orang Mekah ni. Tuan-tuan, ni otai masa berbisa. Utbah bin Rabi'ah, ahli bahasa. Orang yang cukup indah berbahasa, memahami bahasa. Kalau kat Malaysia ni macam Samad Said yang janggut putih. Dia kalau bercakap, kita tak faham. Indah sangat bahasa dia. Tuan-tuan, nak cerita, tuan-tuan. Ini Utbah bin Rabi'ah. Sangat menghargai bahasa, mahir dengan bahasa. Maka ditawarkan kepada Nabi, raja tak nak, perempuan tak nak, harta tak nak, semua tak nak. Maka ketika itu Nabi diam sahaja. Setelah habis Utbah berbicara, maka Nabi pula berdakwah. Ketika itu turun surah Fussilat. Surah Fussilat, maka Nabi baca sampai ayat ke-13. Maka Utbah bin Rabi'ah dibuat tangan dekat Nabi. Cukup Muhammad. Jangan baca lagi Muhammad. Aku ni Utbah bin Rabi'ah. Karyawan negara, ahli bahasa, sudah mula tertarik dengan apa yang kau sebutkan tadi. Apa kata Nabi? Kalau kau suka aku baca lagi. Maka Nabi teruskan bacaan sampai ayat 38, tuan-tuan, ada ayatus sajdah, ayat sujud tilawah, tuan-tuan. Maka Nabi pun Allahu Akbar. Utbah sujud bersama Nabi SAW. Kerana apa? Terpesona dengan ayat Quran. Subhanallah. Tuan-tuan, kita ni Jawa, tuan-tuan, Bugis, Banjar, kita tak faham ayat Quran. Tetapi orang Arab, walaupun dia kafir, dia faham bahasa tu, keindahan bahasa. Maka dia sujud bersama Nabi. Tengah-tengah sujud tu dia sedar, aku ni kafir ke Islam. Dia tak perasan, tuan-tuan. Dia bangun, dia pergi jumpa Abu Lahab. Aku rasalah Utbah bin Rabi'ah ni, Muhammad ni, dia bawa agama yang betul. Mana mungkin Muhammad tu ummi, tak pandai baca, tak pandai menulis, dia boleh mengeluarkan bahasa yang cukup indah. Dengan uslub bahasanya yang cukup indah, teratur, tersusun, mendalam bahasanya. Tak mungkin daripada Muhammad. Ini mesti agama yang betul. Sampai kata begitu Utbah bin Rabi'ah. Tapi apa kata Abu Lahab? Habis tu, macam mana kau? Adakah kau terikut dengan Muhammad? Tidak.
Aku tetap dengan agama nenek moyang aku. Tak beriman dia. Sedangkan dia pernah sujud. Tuan-tuan, itu sujudnya Utbah bin Rabi'ah. Itu kali kedua, tuan-tuan, yang kita pernah cerita. Tetapi kali pertama, tuan-tuan, kali pertama sujud ada, sebelum tu ada lagi peristiwa sujud. Tuan-tuan, ketika mana Nabi SAW berada pada tahun kelima. Tuan-tuan pernah dengar tak hijrah ke Habasyah? Pernah dengar kan? Hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Tuan-tuan, tapi kita dengar hijrah tu 2 kali berlaku. Hijrah yang pertama pergi tapi balik semula, kan? Kalau tuan-tuan pernah dengar, lagi senang kalau tahu, tuan-tuan. Kemudian berlaku lagi hijrah yang kedua. 101 orang yang pergi hijrah. Yang berlaku pada tahun kelima ni, tuan-tuan, berlaku pada bulan Rejab. Bulan Rejab tahun kelima ni, tuan-tuan, dia berada di fasa apa? Di fasa dakwah secara terang-terangan. Maka penyeksaan pun secara terang-terangan. Bilal bin Rabah, Khabbab bin Arad, Zubair bin Awam, semua kena seksa ni, tuan-tuan. Kena seksa. Maka Nabi SAW ketika itu minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkan aku, ya Allah. Sahabat-sahabat ni nak pertahan iman ni, tapi habis kena seksa dan sebagainya. Maka ketika itu turun surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Surah Kahfi ni apa cerita dia? Beberapa pemuda pergi menyelamatkan iman, masuk ke dalam gua, ditidurkan salah sumiatin sinina wazdadu tis'ah. 300 tahun. Tuan-tuan, 300 tahun ikut kiraan hijrah dan 309 tahun ikut kiraan miladiyah. Maknanya tahun 2022 dengan 1444, dua-dua tahun Islam. Tuan-tuan, disebut dalam Quran. Kan, tuan-tuan? Dia kira matahari satu punya. Allah juga. Kira bulan satu punya. Allah punya juga. Jangan kita kata 2022 ni tahun kafir. Tak betul, tuan-tuan. Jadi itu, tuan-tuan. Maka Nabi mengarahkan ketika mana turun surah Kahfi, Nabi arahkan, wahai sahabat-sahabatku, pelihara iman, selamatkan iman kamu, maka hijrahlah kamu ke Habasyah. Hijrah sahabat-sahabat ke Habasyah. Lebih kurang 8 hingga 10 orang, ada sebahagian mengatakan 12 orang, ada yang mengatakan 18 orang. Ni ikut kitab masing-masing, tuan-tuan, ulama tarikh. Antaranya siapa, tuan-tuan? Osman bin Affan. Siapa Osman bin Affan? Kita kenal sangat Osman bin Affan. Isterinya anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah. Tuan-tuan, maka antara yang pergi Saidina Osman. Siapa Saidina Osman? Saudagar, ahli perniagaan. Ahli perniagaan, tuan-tuan. Kenapa dipilih Osman? Kerana Osman dah biasa pergi Habasyah. Saidina Osman dah tahu dah jalan pergi Habasyah tu macam mana, pukul berapa, kapal lautnya macam mana, tiket nak beli kat mana, semua dia dah tahu dah. Nak beli online ke, tuan-tuan, dia dah tahu. Maka terpilihnya Saidina Osman. Antara siapa lagi yang hijrah ketika itu? Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf siapa? Saudagar, ahli perniagaan, jutawan. Tuan-tuan, ketika mana Abdul Rahman bin Auf pun biasa pergi ke Habasyah. Siapa lagi yang pergi? Mus'ab bin Umair. Seorang pemuda, tuan-tuan, yang cukup kaya. Mak cukup kaya. Aku tidak melihat orang yang paling kaya dekat Mekah ni kecuali Mus'ab bin Umair. Sebelum dia masuk Islam, kalau dia ada bajunya yang paling mahal. Kalau dia ada minyak wangi dia yang paling mahal. Kalau dia ada handset tu, iPhone berapa sekarang? 12. Dia dah ada iPhone 15. Itu Mus'ab bin Umair. Hebatnya Mus'ab bin Umair. Tapi syahid dia di perang Uhud. Nabi SAW ambil kain dekat rumah Mus'ab. Cari tak jumpa. Ya Rasulullah, tak ada. Maka dia ambil kain yang dipakai oleh Mus'ab, ditutup wajahnya, tersingkap kakinya. Tutup pula kaki dia, tersingkap wajahnya, menangis Rasulullah. Kalau dulu dia orang paling kaya, tapi bila mati syahidnya Mus'ab bin Umair, kain nak tutup jenazah pun tak ada. Subhanallah, menangis Rasulullah. Ini syurga, tuan-tuan, untuk Mus'ab bin Umair. Kita nak masuk syurga, tuan-tuan, nak masuk syurga dengan semayang kita yang macam tadi. Tuan-tuan, mati Allah, kita doa, kita mohon rahmat, kasih sayang Allah. Mudah-mudahan kita sama-sama masuk syurga, tuan-tuan. Maka, tuan-tuan, dipilih mereka ini, beberapa orang sahabat yang lain pergi hijrah ke Habasyah pada bulan Rejab tahun kelima. Pergilah, tuan-tuan, dah pergi sampai sana, dah sampai ke Habasyah. Maka, pada tahun kelima ni, bulan Rejab, lepas Rejab apa? Rejab, Syaban, Ramadan. Pada bulan Ramadan tahun kelima, Nabi SAW Ramadan tahun ni tak puasa lagi, tuan-tuan. Sebab apa? Nanti puasa Ramadan hijrah nanti, lepas hijrah, tahun kedua hijrah. Yang ni belum puasa. Cuma bulan ni dah ada, bulan Ramadan.
Maka Nabi SAW satu hari, Nabi berjalan di kota Mekah. Jalan pergi kota Mekah. Tiba-tiba dia nampak beberapa orang pemimpin, pembesar-pembesar Mekah tengah duduk-duduk. Minum teh, sambil-sambil isap okok kan. Sambil-sambil kena vape, shisha kan. Tuan-tuan, maka dia tengok, ada 2-3 orang ni pembesar-pembesar Mekah ni. Masa ni aku nak berdakwah kepada mereka. Ini tahun kelima tuan-tuan. Orang tengah kena seksa ni. Tuan-tuan, maka Nabi datang kepada pembesar-pembesar tadi. Apa kata Nabi SAW? Nabi tak sebut Nabi ni sebut ayat Quran terus. Kerana apa? Dia memahami orang Arab ni menghargai bahasa. Tuan-tuan, maka Nabi ketika itu turun pada Nabi surah An-Najm. Surah An-Najmi ada padanya ayat tilawah, ayat sajadah. Ada 14 tempat dalam Quran. Ada 14 tuan-tuan dalam Quran. Yang sunat kita sujud sajadah. Maka Nabi pun bacalah. Nabi datang kepada mereka. Maka a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa wa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi baca. Ada 62 ayat. Nabi baca ayat ni, tuan-tuan, apa yang berlaku? Sepatutnya pada fikiran kita, pembesar-pembesar tadi terus bangun, terus tangkap Muhammad, dia nak tumbuk Muhammad, betul tak? Sebab ini fasa penyiksaan. Fasa dakwah secara terang-terangan. Tapi apa yang berlaku? Ketika itu mereka melihat Nabi SAW terpesona. Kenapa? Kerana ayat yang Nabi baca tadi. Ayat Quran tu membuatkan mereka kata, indahnya bahasa tu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Muhammad ni dia tak bercakap ikut nafsu dia. In huwa illa wahyu yuha. Dia bercakap ni atas dasar wahyu daripada Allah yang diwahyukan kepadanya. Maka tuan-tuan, Nabi pun sebut lagi, baca lagi ayat ke-5, ke-6, ke-7. Padanya ada cerita-cerita Nabi Allah Musa alaihissalam. Cerita Nabi Musa. Orang kan suka cerita. Kan tuan-tuan, mereka dengar, cerita Nabi Musa. Macam pernah dengar cerita Nabi Musa ni. Tapi dengan gaya bahasa yang indah, tuan-tuan, mereka tengok Nabi Musa. Apa lagi? Dia terasa nak tahu lagi. Cerita apa pula lepas ni? Maka ada pula ayat tentang Nabi Allah Ibrahim AS. Allahu Akbar. Tuan-tuan, seronok cerita Nabi Allah Ibrahim. Datang pula cerita Latta dan Uzza. Siapa Latta dan Uzza? Tuhan mereka. Kalau Latta berada di Nakhlah, maka Uzza berada di Taif. Tuhan yang mereka sembah ada sebut dalam Quran dengan bahasa yang indah. Suka dia. Nama Tuhan aku pun ada. Tuan-tuan, maka ketika itu Nabi pun sebut lagi ayat Quran. Maka diceritakan tentang hidup dan mati, serta hidup setelah kematian. Tuan-tuan, kemudian cerita pula tentang kejadian manusia. Cerita sains pula. Tadi cerita geografi, cerita sejarah, cerita biologi. Semua Nabi cerita. Itu Islam, tuan-tuan. Segala sudut. Kemudian cerita pula tentang kaum Ad dan Samud. Terpesona orang-orang pembesar tadi tu. Sampai tak jadi nak seksa Rasulullah. Dia dengar. Jadi pendengar yang baik. Dengar. Terpesona. Tuan-tuan mati Allah. Sehinggalah, tuan-tuan mati Allah, ayat-ayat yang terakhir. Maka Nabi sebut, azifatil azifah. Maka sudah hampir hari-hari itu. Mereka mula tertanya, hari apa? Kalau kita dah boleh jawab hari apa, tuan-tuan. Maka ketika itu, laisa laha min dunillahi kashifah. Tidak ada hari yang huru-hara itu yang boleh dihentikan oleh sesiapa pun. Hari yang huru-hara yang tak boleh dihentikan oleh sesiapa pun kecuali Allah sahaja. Maka mereka mendengar, hari apa pula ni? Kemudian dia kata apa? Afa min hadzal hadits ta'jabun. Bukankah cerita-cerita tadi yang diceritakan sebelum-sebelum ini, ayat-ayat yang dibacakan tadi membuatkan kamu terpesona, membuatkan kamu takjub? Maka mereka mula melihat Rasulullah. Memang takjub, kau boleh bercerita sebegitu. Maka dia kata apa? Wa tabhakuna wa la tabkun. Tapi kamu kekal ketawa. Kamu kekal mempersendakan agama Allah. Kamu seksa sahabat-sahabat. Kamu persenda, tak terima tauhid. Wala tabkun, kamu tak menangis, kamu tak menyesal. Sedangkan adanya kehidupan setelah kematian nanti. Akan dihisap segala amalan. Tuan-tuan,
apa, wa antum samidun, kamu, bahkan kamu sombong, bongkak. Bongkak. Kemudian Nabi sebut pada ayat yang terakhir, fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kepada Allah, wa'budu, beribadahlah kepada Allah. Maka ketika itu Nabi Allahu Akbar, sujud. Pembesar tadi tu semua sujud. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ketika itu viral. Mungkin ada orang yang ambil gambar, tuan-tuan, ada yang masuk Facebook, tuan-tuan, masuk TikTok dan sebagainya, sebarkan. Orang Mekah dah sujud. Bukan kerana gembira dah sujud. Nak apa, tuan-tuan? Niat mereka nak tarik balik siapa tu yang 20 orang tadi tu pergi Habsyah, supaya mereka patah balik. Tuan-tuan, ketika itu setelah sujudnya beberapa pembesar tadi, maka sujud pula sebenar-benar sujud Hamzah bin Abdul Muttalib. Islam Sayyidina Hamzah. 5 hari setelah itu sujud, tersungkur siapa? Sayyidina Umar. Sujud, ramai yang sujud. Maka sampai ke pengetahuan Sayyidina Osman. Sayyidina Osman kat mana? Dekat Habsyah. Maka dia tengok, dah Islam, dah sujud dah, kita dah selamat, kita kena balik. Sampai Mekah rupanya berita palsu, fake. Allahu Akbar. Banyak cerita fake sekarang, tuan-tuan, jangan percaya sangat, tuan-tuan. Maka balik sahaja, maka Nabi perintahkan sekali lagi untuk hijrah, diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib, abang kepada Sayyidina Ali. 101 orang pergi hijrah ke Habsyah. Sehingga apa? Mereka takut kalau Islam pergi ke Habsyah, takut mereka berdakwah pergi Habsyah. Apa buktinya? Raja Najasyi Islam, Raja Najasyi, tetapi rahsia, dia seorang je Islam. Apa buktinya? Ketika mana tahun ke-7, tuan-tuan, baliknya Ja'far bin Abi Talib ke Madinah, maka malaikat turun jumpa Nabi. Ya Rasulullah, dirikan solat kepada Raja Najasyi. Kenapa? Kerana dia telah Islam. Dia Islam, tetapi kenapa dia tak isytihar Islam dia? Disembunyikan Islam dia. Kerana apa? Nak mempertahankan sahabat-sahabat kamu yang 101 orang tadi yang berada di Habsyah. Kalau dia tak pertahankan, nanti kena bunuh, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, ni hebat, tuan-tuan. Ini yang ditakut oleh orang-orang kafir, tuan-tuan. Kita ni berdakwah. Tuan-tuan, jadi ini yang berlaku, tuan-tuan. 2 kali peristiwa sujud, tuan-tuan, mati Allah. Kalaulah masjid ni ada pagi subuh, ada semayang, ada baca sajadah, surah sajadah. Kalau ada, tuan-tuan, tuntutan sujud sajadah kita seminggu sekali. Sujud sajadah, tuan-tuan. Kalau misalnya saya rasa adalah imam baca, kalau tak ada pun boleh letak Quran, baca Quran. Nah, boleh baca Quran. Tuntutan sujud tilawah ni 1 kali 1 minggu. Sekurang-kurang. Maknanya apa? Setiap hari kena sunat kita baca sujud sajadah. Kerana apa? Setelah maghrib, setelah isyak, sebelum tidur, kita disunatkan baca 4 ni. Yang ma'thur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Mulk, kan, yang kita baca tu. Kemudian yang keduanya surah Sajdah. Ini surah Sajdah, kita sunat sujud. Setiap hari, setiap malam sebelum tidur kita sunat sujud. Sunat. Kemudian 2 ayat terakhir surah Baqarah, amanar Rasul dengan la yukallifullahu nafsan. Ini ma'thur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada kita baca yang pelik-pelik, kan, yang daripada tarikat ke apa, kan, ini ma'thur daripada Nabi. 4 ni kita amalkan, insya-Allah syurga untuk kita. Selamat pula daripada azab kubur. Tuan-tuan, mati Allah. Maka kita tengok, tuan-tuan, peristiwa sujud ni, tuan-tuan, itu sujud sunat. Tetapi hakikat sujud, apa hakikat sujud? Hakikat sujud, tuan-tuan, iaitulah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Didengar surah Taha, dia tersungkur, sujud dia di hadapan keesaan Allah. Ini sebenar-benar sujud. Dia tinggalkan kekufuran, jahiliyah, fahaman-fahaman dia tinggalkan, maka dia taat terus perintah Allah. Ini hakikat sujud. Hakikat, kita tak nak sujud saja-saja. Tuan-tuan, kita nak hakikat sujud tu apa? Dia taat sahaja perintah Allah, walaupun tak kena dengan diri kita. Rasa macam tak sesuai hukum ni kat Malaysia ni. Tuan-tuan, sedangkan ini perintah Allah, buang pendapat kita. Kita ambil apa yang disuruh oleh Allah. Ini sebenar-benar taat. Tuan-tuan, mati Allah. Kalau kita tengok, tuan-tuan, ada 14 tempat sujud tilawah dalam Quran. Sunat kita sujud. Tetapi hakikat sujud apa yang kita semayang tadi? Itu hakikat sujud. Sebab tu kita kena azam, tahun ni kita kena banyakkan sujud. Lebihkan sujud.
Tuan-tuan, kita semayang, doakan saya juga tuan-tuan. Maka kerana apa? Kalau kita tak sujud, Allah sebut dalam surah Insyiqaq, ada padanya ayat sajadah. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Orang-orang kafir ni bila dibacakan ayat-ayat aku, mereka tak nak sujud. Mereka tak nak taat. Mereka tak nak taat. Enggan. Tuan-tuan, maknanya kita kena sujud. Kita kena sujud. Untuk apa? Kita nak bezakan antara kita dengan orang kafir. Tuan-tuan. Jadi semayang ni tuan-tuan membezakan kita dengan orang kafir. Tuan-tuan, orang kafir. Maka ketika itu Nabi SAW, kalau kita tengok tuan-tuan, paling senang kita nak cerita ayat sajadah ni, surah sajadah. Tuan-tuan, umum tadi sajadah ada 14. Tetapi khususnya pada surah sajadah, kita baca apa kehendak sajadah. Kenapa kita kena sujud? Di dunia ni kenapa kita kena sujud? Macamlah ceritanya 1/3 Al-Quran tu, kisah. Surah Al-Baqarah, kisah Nabi Musa, Nabi Isa, kan? Semua ada kisah, tuan-tuan. Kisah Nuh dan sebagainya. Tetapi ada satu surah yang khusus, Suratul Qasas. Surah kisah-kisah. Tuan-tuan, nak cerita khusus. Yang ni sujud banyak. Tetapi ada satu surah yang khusus untuk sujud. Apa tuan-tuan? Surah Sajadah. Kita tadabbur surah Sajadah. Surah Sajadah ni kita tadabbur tuan-tuan. Apa makna tadabbur? Kadang-kadang kita kata tafsir. Tafsir Quran. Ada kuliah tafsir Quran malam ni. Kita kata oh tafsir. Tiba-tiba minggu depan kuliah tadabbur Quran. Apa beza tadabbur dengan tafsir? Ada beza ke tuan-tuan? Tuan-tuan faham? Apa beza tafsir dengan tadabbur? Tuan-tuan, mungkin saya pernah cerita, tak pernah. Tuan-tuan, tafsir ni tuan-tuan ginilah. Saya rasa nak minum Nescafe. Saya pergi kedai, saya beli gula. Saya beli gula, dah beli gula, saya beli gula tak payahlah nak buat nes tarik kan. Beli susu, beli Nescafe. Kemudian balik rumah jerang air. Panaskan air, ambil sudu, tuang air, kodak. Lambat. Itu tafsir. Itu tafsir tuan-tuan. Satu-satu kita buat. Tadabbur ni tuan-tuan, kita start kereta, pergi mamak. Nes tarik unik, dia pun letak nes. Kejap. Kita minum. Kemam. Sedap. Okey, terima kasih. Dah. Itu tadabbur. Apa dia tuan-tuan? Kita datang, kita terus rasa, kita rasai, nikmati dan serap terus aroma dia. Tuan-tuan, maka itu makna tadabbur. Surah Sajadah ni tuan-tuan, kita tak cerita semua. Tetapi kita tadabbur terus. Surah Sajadah. Apa tuan-tuan? Ketika mana Allah sebut dalam surah Sajadah ni tuan-tuan, ayat yang ke-12. Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Manusia, kalaulah kamu boleh lihat betapa ngerinya, kalaulah kamu boleh lihat betapa ngerinya padang mahsyar itu sehingga kamu terpaksa sujud. Tuan-tuan, apa dia punya, kalau kita nak sebutkan, hei manusia, sujudlah kamu sebelum kamu terpaksa sujud. Bukan disuruh sujud tuan-tuan, terpaksa sujud di hadapan Allah nanti di padang mahsyar. Itu tadabbur surah Sajadah. Tuan-tuan, Allah sebut pada surah tadi, walau tara idzil mujrimun. Manusia, kalaulah kamu boleh lihat idzil mujrimun, orang-orang kafir nanti, orang-orang kafir ni dia nakisu ru'usihim, mereka menundukkan kepala mereka, tundukkan tubuh mereka, sujud di hadapan Tuhan mereka, inda rabbihim. Siapa Tuhan orang kafir? Orang kafir ni Tuhan siapa? Tuhan dia Allah. Tapi kat dunia mereka tak perasan Tuhan dia. Nanti dekat akhirat mereka terpaksa sujud di hadapan Allah. Kerana apa? Melihat ngerinya padang mahsyar. Bukan neraka tuan-tuan, padang mahsyar. Sambil mereka tunduk tadi, mereka sebut apa? Rabbana absarna, ya Allah, kami dah lihat ya Allah. Kami dah lihat ya Allah. Sambil mereka tertunduk tadi, mereka kata, kami dah lihat ya Allah. Rabbana absarna wa sami'na, kami dah dengar ya Allah. Apa yang mereka lihat? Apa yang mereka lihat tuan-tuan? Maka ulama menyebutkan dalam tafsir yang lain tuan-tuan. Maka dia kata, mereka ini melihat sahabat-sahabat mereka, kawan-kawan mereka, sekutu-sekutu mereka, seorang demi seorang dicampakkan ke dalam neraka. Dicampakkan dalam neraka seorang-seorang, sambil mereka ini tuan-tuan disebutkan dalam surah Al-Haqqah. Tuan-tuan, khuzuhu faghulluh. Khuzuhu faghulluh. Hei Zabaniyah,
Zabaniyah ni malaikat penyeksa, tuan-tuan. Dia menyeksa je kerja dia. Malaikat Zabaniyah. Kan kita dengar Quran, ayat Quran. Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kan surah apa tu? Iqra. Betul tak? Surah Al-Alaq pun ada sujud sajadah tu. Tuan-tuan, ayat tu. Maka dipanggil, "Hai Zabaniyah, khuzu." Tangkap orang kafir tu. Tangkap mereka. Faghullu, belenggu mereka. Belenggu, ikat mereka. Dengan apa? Summal jahim sallu, dengan bagaimana keadaannya? Summa fihi silsilatin zar'uha sab'una zira'a. Dengan apa diikat? Allah sebut dalam Quran cara seksa, bukan dicampak aja. Cara diseksa dalam neraka itu pun disebut. Fi 'amadin mumaddadah. Kan baca surah Wailul kan? Tuan-tuan, dia letakkan palang besi, kemudian diikatkan kafir tadi, dia lentangkan gini, kemudian dipusingkan. Fi amadin mumaddadah, ditutup. Tutup neraka tu. Pernah makan nasi Arab, tuan-tuan? Ni ayam yang nasi Arab punya tu. Kabsyah. Sedapnya, tuan-tuan. Kabsyah. Daging tu, tuan-tuan, lembut kita makan. Makan ayam tu, tuan-tuan, tak ada yang bahagian kering, semuanya juicy, semuanya basah kita makan. Kerana apa? Dia masak di tempat yang tertutup, bawah tanah ditutup. Meresap terus dalam daging ayam tadi tu. Sedap kita makan, tuan-tuan. Begitulah seksanya neraka Allah. Ditutup, meresap dalam badan ni sehingga mereka minta mati tapi tak mati. Dalam neraka tak mati. Ya Allah, aku tak dapat masuk syurga. Tak apa, matikan aku ya Allah. Tak tahan dah ni. Tak tahan dah. Tak mati, tuan-tuan, tak mati. Neraka, tuan-tuan, zuqu azabal khuldi, kekal kat dalam neraka. Subhanallah, tuan-tuan. Berani lagi kita nak lawan Allah? Berani kita tak nak semayang? Tuan-tuan, kalau berani buat, berani nak masuk TikTok joget-joget lagi. Kalau kita dengar, dia faham ayat ni, tadabbur ayat ni, dia dah tak berani buat dah, tuan-tuan. Tak berani buat dah. Ngerinya hukum ni, tuan-tuan. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Mereka ni khuzuhu faghulluh. Tangkap mereka, masukkan mereka dalam neraka. Tuan-tuan, kita berhenti sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tuan-tuan, mati Allah, kita sambung sikit lagi, tuan-tuan. Jadi kita sebutkan tadi, mereka ini tunduk di hadapan Allah sambil mereka ini melihat ngerinya padang mahsyar tersebut. Sambil mereka ni tunduk, mereka berkata, Rabbana absarna, ya Allah, kami dah lihat ya Allah. Kami dah dengar ya Allah. Apa yang mereka lihat? Mereka melihat seorang demi seorang kawan-kawan mereka dimasukkan ke dalam neraka Allah. Dalam keadaan yang macam mana? Summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'a. Sambil mereka ini diikat. Faghulluh, dengan besi yang panjangnya 70 hasta. Allah sebut dalam Quran. Kita nak percaya ke? Tak nak percaya. Tuan-tuan, 70 hasta. Satu hasta macam ni, tuan-tuan. Satu hasta, satu kaki setengah. Satu hasta bersamaan dengan satu kaki setengah. Kalau 70 hasta, berapa jauh sampai tak saya dengan pintu tu? 70 hasta. Lebih ke se? Tuan-tuan, kalau kira kaki, tuan-tuan, kita convert 105 kaki. Panjangnya rantai besi tadi. Tuan-tuan, faslukuh, ikat. Ibnu Abbas disebut apa, tuan-tuan? Faslukuh ni, Ibnu Abbas ni terjematul Quran. Memahami Quran. Nabi pernah doakan Ibnu Abbas ni, wa'allimhu ta'wil. Ajarkan Ibnu Abbas ni untuk faham isi kandungan Quran. Apa kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya? Dia kata faslukuh ini, dan rantai itu dimasukkan daripada duburnya. Masuk daripada dubur, tuan-tuan. Kemudian ditarik keluar daripada mulut, kemudian direntak dengan kasar. Tuan-tuan, berani lagi nak lawan Allah? Berani ke, tuan-tuan? Berani kita tak nak semayang, tuan-tuan? Allah cerita macam mana azab tu dekat dalam neraka. Allahu Akbar. Bukannya Allah kata baling dalam neraka, terbakarlah engkau. Bukan, tak. Seksaan itu Allah cerita dalam Quran. Ada 14 tempat Allah cerita dalam pelbagai cara seksaan. Tuan-tuan, dia rentak ni, tuan-tuan. Kemudian dia ikat. Kemudian Zabaniyah ambil lelaki tadi, dia campak. Sop. Dia campak. Campak, bukan baling, tuan-tuan. Baling gini lah, baling. Lontar macam mana, tuan-tuan? Campak. Sop, dia campak. Tuan-tuan, sambil dilihat oleh kawan-kawan mereka, maka mereka ni terus tunduk. Dia tengok, yakin depan mata kena campak, tuan-tuan. Dia sujud di hadapan Tuhan mereka. Ada siapa-siapa suruh dia sujud? Tak ada siapa suruh. Allah suruh dia sujud ke? Tak. Allah tak suruh dia sujud. Tapi mereka tersujud, terpaksa sujud di hadapan Allah. Kenapa?
kerana persembahan yang ditunjukkan oleh Allah benarlah apa yang disebutkan dalam Quran masa dia dekat dunia dulu. Tuan-tuan mati Allah. Kita tak nak sujud dekat dunia. Tuan-tuan, subuh besok tak nak datang masjid sembahyang. Berani? Kalau berani tak apa. Ada orang tuan-tuan, baru-baru ni saya tengok dalam Facebook. Bini dia tak pakai tudung. Kena tegur. Kena tegur. Dia kata, tak apalah, dosa dia aku tanggung. Biar aku masuk neraka. Aku yang masuk neraka. Berani betul tak? Ingat neraka ni main-main. Alah, masuk neraka je, biar aku yang masuk, bukan kau. Ui, dia tak tahu neraka tu macam mana, tuan-tuan. Dia tak pernah belajar katnya surah Sajadah. Tuan-tuan, berani dia cakap macam tu, tuan-tuan. Maka Allah kata apa? Wa sami'na. Dan kami dengar, ya Allah. Apa yang mereka dengar? Mereka dengar apa, tuan-tuan? Allah sebut dalam surah yang lain. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Kita baca surah apa, tuan-tuan? Mulk. Idza ulqu fiha, apabila dicampakkan mereka ke dalam neraka, sami'u laha, mereka dengar. Siapa yang dengar? Yang menyaksikan tadi lah. Yang tunduk sujud tu, dia menyaksikan, dia dengar. Apa? Syahiqah, jerit pekik. Sakit, tolong, Allah tolong, panas. Tuan-tuan, wahiyya tafur, dalam keadaan neraka tu menggelegak, menakutkan bunyi dia, tuan-tuan. Menakutkan. Bunyi tu menakutkan sehingga mereka terpaksa tunduk sujud di hadapan Allah. Tuan-tuan, mati Allah, ini yang berlaku sambil mereka kata apa? Tuan-tuan, idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Hampir-hampir kepala mereka pecah. Kullama apa? Ayat tu? Kullama idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir-hampir pecah kepala mereka. Kepala ni pecah, tuan-tuan. Kenapa? Kerana Allah sebut dalam ayat yang lain, tuan-tuan, falladzina kafaru yusabbu min fawqihim. Tuan-tuan, Allah kata mereka ini, tuan-tuan, apa tu? Falladzina kafaru, dan orang-orang kafir ini, mereka ni Allahumma shalli ala Muhammad. Tuan-tuan, saya lupa pula ayat dia. Pada surah Al-Hajj, surah Al-Hajj ada 2 ayat sujud sajadah. Surah Al-Hajj antara 14 tadi kita sebut satu-satu sikit-sikit, tuan-tuan. Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar. Maka mereka ni yang dicampakkan tadi tu dah masuk dalam neraka, kemudian Zabaniyah ambil pula pakaian neraka, dipakaikan kepada mereka sambil mereka jerit lagi. Pekik lolong dalam neraka ni, tuan-tuan. Sambil didengar tadi orang tadi, tuan-tuan. Pakai. Kita dengar Abu Talib seringan-ringan azab dalam neraka, pakai terompah, kan, menggelegak kepalanya, tapi ini dipakaikan dengan pakaian neraka. Macam mana, tuan-tuan? Sakit, tuan-tuan. Sehingga mereka ni jerit minta mati, ya Allah matikan aku, ya Allah. Mereka takkan mati, mereka takkan mati, tuan-tuan. Khalidina fiha, kekal dalam neraka, tuan-tuan. Tak boleh bayang, tuan-tuan. Kemudian yusabbu min fawqihim min fawqi ru'usihim, dituangkan, dicurahkan, bukan dituang. Tuang dengan curah berbeza, tuan-tuan. Curah, kita curah. Sayyiban nafi'ah, curahan air yang bermanfaat. Kalau kita baca doa hujan, kena Allahumma sayyiban nafi'ah. Yusabbu, dicurahkan ke atas kepala mereka. Apa yang dicurahkan kepada kepala mereka ini? Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Al-hamim. Apa makna al-hamim? Hamim ni air yang menggelegak, yang tak akan sejuk, sentiasa menggelegak. Tuan-tuan, air koi, tuan-tuan. Air koi paling panas. Kita masuk dalam termos, tunggulah 3-4 jam, sejuk dia. Tak panas mana air koi ni. Cuba kalau pergi mamak, tuan-tuan, yang air tu, suruh dia masuk dalam cerik kita tutup termos sampai malam. Kita beli pagi, malam masih panas. Nampak? Ada perbezaan tak air panas, tuan-tuan? Al-hamim ni air yang cukup panas, takkan sejuk, tuan-tuan. Dicurahkan ke atas kepala mereka sehingga masuk apa? Yusharu bihi ma fi butunihim, masuk ke dalam perut, hancur ni. Usus-usus mereka terabur ni, hancur, kepanasan. Tuan-tuan, kemudian wal julud, dan mengalir dekat kulit-kulit mereka ni, hancur, tuan-tuan. Menjerit. Tuan-tuan, jeritan ni, tuan-tuan, mereka dengar. Rabbana absarna, membuatkan mereka sujud di hadapan Allah sambil mereka berkata, ya Allah, farji'na, kembalikan kami ya Allah ke dunia. Kembalikan kami ke dunia ya Allah.
Ni hari yang mana kita berada sekarang ni. Kita tengah duduk dekat masjid kan. Kita sujud tadi, lepas ni kita sujud lagi. Inilah hari yang akan diminta nanti oleh orang kafir tu nanti dekat neraka. Subhanallah, alhamdulillah. Hari ni kita dekat masjid tuan-tuan. Sujud kepada Allah. Tuan-tuan, farji'na na'mal salihan. Kami janji ya Allah, kami buat amal soleh. Kami janji, kami semayang, kami sedekah. Kami janji ya Allah, inna muqinun. Hari ni kami yakin ya Allah. Ada manfaat keyakinan ni? Tak ada manfaat tuan-tuan. Tapi hari ni tuan-tuan kita sujud di hadapan Allah. Tuan-tuan, mulai hari ni tuan-tuan kita azam. Kita azam tuan-tuan, jangan sekali kita tinggal sujud kepada Allah. Sujud yang sunat tadi tak apalah, sunat. Tetapi sujud yang wajib ni apa? Hakikat sujud ni semayang, sujud. Tapi hakikatnya sujud itu taat seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jangan ambil sikit munakahat aku ambil kahwin, tuan-tuan. Muamalat ambil, tuan-tuan, beli air kotak dekat mesin tu, ketam jatuh. Saya beli muamalat betul dia ikut sungguh. Tapi bila buat jenayat, ini tak boleh ni, politik. Habis tuan-tuan. Nampak tuan-tuan, dia ambil cukup-cukup ni. Tuan-tuan, yang ini tak betul tuan-tuan. Kita betulkan akidah kita. Sujud sebenar-benar sujud seperti sujudnya Saidina Umar dan Saidina Hamzah. Tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan kita berazam pada tahun baru ni tuan-tuan 1444 kita jadi orang yang betul-betul taat kepada Allah. Betul-betul sujud kepada Allah, bukan sujud-sujud saja kerana apa? Orang semayang, kita pun semayang. Tak, tuan-tuan, kita taat seluruhnya. Tubuh, hati kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita tak terpaksa sujud nanti dekat padang mahsyar. Jangan tuan-tuan. Tak sanggup kita tuan-tuan. Banyak lagi cerita-cerita yang lain tuan-tuan yang kita tak sebutkan tuan-tuan. Tapi yakinlah tuan-tuan, azab kubur amat menyeksakan. Jangan sekali-kali kita kata, tak apa, biar aku yang masuk neraka. Ui, sombongnya dia cakap macam tu tuan-tuan. Dia tak tahu neraka itu macam mana. Tuan-tuan, wallahu a'lam. Tuan-tuan, saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan, kita sama-sama berdoa. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Jauhkan kami daripada api neraka-Mu ya Allah. Kita jangan minta syurga tuan-tuan. Kita minta syurga, minta. Kerana kita ni orang Islam pasti masuk syurga. Tapi dah kena kat dalam neraka, nanti dah habis dosa kita masuk dalam syurga. Memang pasti masuk syurga tuan-tuan. Kerana man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ada sikit keimanan pasti masuk syurga. Kalau kita minta syurga, kita masuk syurga. Tapi kita minta jauh neraka ni. Tuan-tuan, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita minta syurga. Wa na'udzubika min sakhatik wan nar. Kita minta pula jauh daripada api neraka. Mesti kita doa tuan-tuan, minta dengan Allah. Mudah-mudahan. Nabi SAW yang terakhir tuan-tuan, penutup. Nabi setelah turunnya surah apa tadi? Surah Al-Alaq tadi tu yang ada sujud sajadah tu, maka Nabi kata aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya ketika mana dia sujud. Dan fa'akthiru doa, banyakkan doa. Doa apa yang tak makbul lagi? Yang tuan-tuan pernah doa, yang saya pernah doa yang tak makbul lagi. Nak kahwin satu lagi tak makbul lagi. Cuba pula nanti sujud doa. Mana tahu makbul? Ni hadisnya sahih Muslim, tuan-tuan. Yakin ni tuan-tuan? Yakin tuan-tuan. Kerana sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya ketika mana dia sujud. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, hormati Allah, mudah-mudahan bermanfaat perbincangan kita pada hari ini. Saya minta maaf tuan-tuan, suaranya agak tinggi. Kita cerita neraka ni kena bantai cukup-cukup tuan-tuan. Bagi kita gentar tuan-tuan, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hormati Allah. Saya minta maaf tuan-tuan. Segala yang baik itu daripada Allah. Tuan-tuan, yang jahat, yang salah, yang buruk itu semua daripada syaitan. Kelemahan di saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratal mustaqim. Allahumma tawil a'marana wa akthir amwalana wa auladana wa adkhilna al-jannata bighairi hisab. Faghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.